Watford dengan Liverpool memang macam tai. Sekarang ni kita punya noisy neighbours ni. So apa pendapat? Post. Pendapat saya kita boleh menang lah. Sebab defend dia orang tengah teruk. Engkau dengan Fulham pun kau cakap macam tu. Aku tak percaya. Betul. Aku tak percaya. Betul. Lepas engkau cakap Fulham tak bagus, kita kalah 2-0. Aku rasa kau kena tarik balik lah kau ni. Okeylah. Kita boleh menang. Esok kita boleh menang. Kita He's an Evertonian, betul. Dia kalah dengan Man City tapi dia kena fight Liverpool. Pada saya kita ada peluang menang. Saya rasa game itu akan dipenuhi dengan layangan kad kuning. Saya ada sekelumit perasaan ada kad merah akan dilayangkan. I think this will be the derby lah. Saya rasa lah. Tapi saya harap derby tu pun best lah. Itu is okay. That is a true blood. The derby kita nak ada kad, kita nak ada flying tackle. Saya ada peluang lah. Saya rasa ada peluang. Setiap kali kita tipu diri sendiri kita, tapi saya rasa kita ada peluang. Kita ada peluang. Okey Abdullah, saya silakan balik. Saya rasa nanti next post match punya review kan, kita replay balik apa yang kita cakap sekarang. Ada you ambil highlight kita, because actually we are doing now post dengan pre-match lah. So kita selamat kembali dalam sesi kita episod yang kelima, iaitu menang ke kalah weh. So menang ke kalah weh, ini persoalan dia. So nampak muka semua, nampak kita Evertonians kita relax, kecuali Amir seorang. Amir dia terlebih sikit, so kita semua macho relax So bersama saya host anda Syahibu pada hari ini, kita dengan panelis tetap kita ada Abdullah dan juga Zai. Zai dia sekarang tengah driving ni sebenarnya. So berhati-hati di jalan raya. Dan juga kita punya guest panelis kita pada hari ini, iaitu saudara Amir. Apa khabar saudara Amir? Saudara Amir dia punya kata pepatah adalah pantang mundur walaupun ada truk FRU. Okey. Salah tu. Pantang mundur kecuali kalau bini batas suruh balik. Okey. So keputusan pagi tadi seperti yang kita bincangkan last episode, saya confident bahawa kita akan menang. Alhamdulillah, kalau tidak entah-entah episode ni kita tak buat pun. So kemenangan berpihak pada kita dengan keputusan yang tidak mengejutkan. Clean sheet di Anfield, 2 biji masuk. Wow, berikan tepukan pada diri kita sendiri. Penuh bangga. Okey. Sebagai guest panelis, saya ingin bertanyakan sikitlah kepada Amir, ada satu soalan ni. So semalam minggu depan kita discuss bahawa Ancelotti dia simpan Alan dengan DCL. Tapi tengok starting line up dia, wow. Tak on the bench. So apa pendapat Amir tentang perkara itu? Okay, terima kasih Tuan Syahibu dan Tuan Zayani dan Abdullah. Apa yang pendapat saya ialah si Ancelotti, dia ni pemikir tau. Dia ni master tactician kan. Dia keluarkan sebenarnya kalau kita perhatikan dua starting 11 yang berbeza-beza. First tu dia tak nak masukkan, dia masukkan Calvert-Lewin. Lepas tu dia tak masukkan yang awal tu kita tengok Robin Olsen dia masuk juga. Lepas tu dia masukkan Pickford. Dia nak main dengan Liverpool punya Klopp yang sekarang ni memang senang dimain lah. Jadi apa yang berlakunya ialah starting 11 ni ditukar pada last minute
dan melihat kepada keadaan Liverpool yang dalam keadaan moralnya jatuh, home-nya dalam keadaan tak pernah skor sejak November 2020. All three forward dia tak pernah skor. Jadi dia kata this is the best time. Kalau tak sekarang, bila lagi? Jadinya dia teruskan dengan formation yang kita tengok pasal starting tu, dan Richarlison memang dia di hadapan, supported by 5 midfielders, dan saya tengok benda adalah taktik yang memang bijak. Dan dia punya buah kita dapat tengok lepas masa 5 minit, 2 atau 5 minit dah dapat 1 gol lah. Iya. Wow. Biasalah. Tengok, nampak tu. Okey, kita ada supporter wanita, kanak-kanak wanita. Kanak-kanak. Yeay. Alright. Terima kasih kepada tu. Quite insightful. Maknanya maknanya kita ni perang saraf lah kalau nak ikut lah. Perang saraf. Perang saraf baik punya. Alright. Memang baik. Cerita pasal Richarlison awal-awal skor gol. Jadi saya nak tanya Abdullah, dengan connection Brazil dia tu, selalu telefon. Macam Brazil. Dia tu tak tahu nak cakap lah. Saya pun pelik juga dengan prestasi dia sekejap menunggu. Tapi dia consistently skor gol. Apa pendapat Abdullah tentang dia punya performance baru-baru ini dan juga pada masa akan datang? Pendapat saya, Richarlison dia bergantung pada taktikal Ancelotti juga. Tapi saya rasa pada kali ni dia beraksi baik lah. Mana dia letakkan di hadapan dan Ancelotti percaya dia boleh menjaringkan gol. Dia tak bagi David Chebelin main dulu. Richarlison main. Jadi dia semangat rasanya. Dan dia boleh menjaringkan gol. Ya, itu yang yang punca. Moral dia semakin tinggi. Moral Richarlison semakin tinggi, moral kita lagilah bertambah tinggi. Okey. Cantik. Kepada Zai yang sedang memandu tu, ini Ancelotti post-match, dia cakap dia memang sebenarnya kalau dengan keputusan semalam tu, dia memang ada intention nak bawa kita kepada Europe. Tak kira lah, kita memang bayangkan Champions League tapi dapat Eropah pun tak apa. Tapi adakah Zai berkongsi confidence dengan Ancelotti? Mampukah kita pergi ke Europe? Actually komentator tu saja je usik. Dia cakap top 4, lepas tu Ancelotti cakap mana ada top 4 lah. Dia cakap Eropah, bukan top 4. So maksudnya dia bukan target, kita bukan target Champions League lah, kita target Eropah lah. So sekarang ni kita ada 2 tiket lagi, sama ada melalui FA Cup ataupun melalui Liga. So saya rasa ada chance lah. Tapi kena maintain lah macam ni permainan ni. Pasal tengok plan yang macam Amir cakap tadi, formation ni dengan Liverpool jadi, tapi dengan Fulham tak jadi. So tengok macam mana jugalah. Pasal EPL ni susah nak agak. Kalau team yang relegation lagi kuat, lepas tu team yang top lepas tu tak kuat. So susah lah nak cakap macam mana boleh ke tak. Tapi saya yakin lah dengan kalau Fantastico. Saya pun percaya, tetapi jauh lagi perjalanan. Terima kasih berkongsi pendapat. Seterusnya kepada Amir lagi sekali ni. Ini soalan agak apa ni, bukan kata sensitif, tetapi depending kepada jawapan yang diberi. Richarlison dia score very early. Actually sebelum minit ketiga 2 minit lebih dia dah score. Dia dah score. Jadi persoalan dia adalah bila dia score awal tu, adakah ia memberi impact yang dahsyat kepada perlawanan kita semalam tu, pagi tadi, ataupun gol ke tak gol ke tak ada beza, atau macam mana? Baik. Dia begini, bila kita hadapi Liverpool, the first thing yang ada kat kepala otak si Ancelotti ni ialah sekarang ni Liverpool tengah nak lari daripada 3 kekalahan berturut-turut. Dia kena skor dulu. Jadi apa yang kita tengok tadi, yang semalam pagi tadi, ialah formation tu kepada 5 midfielder kepada 1 striker kan. Maksud dia nak flood midfielder tu untuk dapatkan gol yang pertama. Dia dah kelirukan Klopp dengan Calvert-Lewin tak dimasukkan. Dia ingat kita ni macam stres sangat kot, desperate sangat nak masukkan Calvert-Lewin, dia silap. Dia terlupa Richarlison pun main forward untuk Brazil kan. Jadi bila 5 midfielder dah kerumun tengah tu,
dan kita fokus untuk dapatkan first goal. Tak sangka dapat first goal first minute tu. Bila gol tu masuk saja, moral Liverpool dia jatuh. Itu yang Ancelotti nak dapatkan rasa-rasanya. Dan bila gol tu dimasukkan saja, kita dapat tengok Liverpool punya moral memang dah tak boleh buat apa dah. Dia harapkan bila Ancelotti dapat faham dan padam taktik di mana Liverpool must have the first goal tu, it's all okay. Dia punya moral dah jatuh, dia punya semangat dah jatuh, forward dia dah keliru, passing pun tak ke mana, defense pun tak ke mana. Tapi yang saya nak cakap juga ialah first goal tu tak akan berjaya sekiranya pemain-pemain lain tak jalankan peranan masing-masing. Contohnya Coleman, dikejar Andy Robertson, atas, kiri, kanan, bawah, belakang, luar, semua dia kejar. Jadi ada taktik di situ di mana wing tu di-clip. Ancelotti dia kena clip wing. Kalau clip wing saja, forward yang 3 ekor tu tak akan dapat bola. Dia tengok ni yang berlaku masa Brighton and Hove Albion, masa Manchester City, dan sekarang dengan Liverpool dia buat lagi. Dan Klopp tak ada benda yang baru nak dibuatkan, dan hanya setengah after the half time dia tengok dia buat rotation sikit. Itu pun tak jadi sebab masih lagi bergantung kepada winger untuk deliver kepada 3 orang tu. Interesting ya, sebab memang kita nampak pagi tadi, even komentator pun cakap Coleman ni dia melekat dengan Robertson ya. Mana dia macam couple atas padang kan. Okey, bercakap tentang itu, soalan kepada Zai, semalam sebab Alan dengan DCL tak ada, jadi formation yang ditunjukkan ala-ala 5-4-1, tetapi nampak Coleman tu dia selalu naik ke atas. Jadi semalam Coleman merata-rata dalam padang. Jadi dia 5-4-1, sekejap nampak macam 4-4-2, dan bila hujung-hujung tu baru kita nampak Sigi masuk, DCL masuk, Iwobi masuk. So adakah pada Zai itu satu gamble, dan sekiranya ada satu gamble, adakah hanya satu gamble yang menjadi kepada kita Everton? Itulah, actually hari tu kan I confused. Beberapa episode lepas saya confused apa yang tengah berlaku sebenarnya. Coleman ni apa dia punya, daripada kita macam being guest host pun kita cakap kita ada 5 defender atas padang. Tapi kita 6. Tapi kita main 5 defense. So apa sebenarnya tugas? So I think semalam lepas post match pun dapat tengok Coleman cakap dia punya taktik cuma dia kena melekat kat Robertson. So baru pada faham lah sebenarnya role Coleman tu is to nak kacau lebih kurang game lah, macam Amir huraikan. Tapi dia memang merata lah, sampai ada sekali tu dia dah sampai ke atas nak tanduk bola masuk gol, nasib Alisson save je kan pasal bola tu direct kan. Tapi sikit berjaya lah tadi tu, baru faham lah apa benda yang sebenarnya Ancelotti tengah cuba buat. Cuma saya suka pasal kali ni dia orang lebih disiplin. Kalau waktu lawan Fulham dia disiplin macam ni, defend tak macam waktu lawan yang game-game sebelum ni pakai formation yang ni, kita kurang disiplin dan kurang ketat, macam Bing cakap longgar. So kalau macam semalam memang tight, whole gate tight. Adalah Donker buat mistake sikit, Gomez tu tak payah cakap lah. Tapi yang lain semua untuk saya ketat. Even Keane memang semalam nak pilih man of the match saya tak tahu siapa lah. Semua alright. Yang tak cun cuma Gomez dengan Donker sikit lah. Tapi yang lain semua cun. Saya rasa itu best lah bagus. Itu ngam-ngam kepada soalan seterusnya kepada Abdullah. Kita nak bercerita tentang man of the match. Semalam tu overall kita agak ada beberapa bahagian yang longgar. So soalan yang pertama adalah dia 2 dalam 1. Pada Abdullah, siapa man of the match semalam dan siapa yang paling teruk semalam? Silakan Abdullah, cuba berkongsi dengan kita. Apa pendapat Abdullah Pendapat saya man of the match ada, kalau boleh 11 orang tu lah. Pilih satu lah. Pilih satu. Saya ada satu hadiah dia nak bagi dekat man of the match ni. Dia tak boleh bagi 11. Bajet tak ada. So satu je. Siap pilih satu. Keane bermain baik lah semalam. Sebab dia memang disiplin elok semua. Dapat bola pun dia tak lepas semua. Memang bagus Keane semalam. Tapi Pickford pun bagus juga. Coleman pun bagus juga. Ini choices. Ya, ini jarang sangat berlaku pula pada kita ya, di mana kita tengok player kita ada ramai pula yang bagus. Kalau macam tu siapa pula yang tak perform semalam Abdullah?
Yang tak perform rasa tak ada kot. Tak ada. Semua perform. Tak ada Gomez. Gomez Gomez sikit lah. Gomez Tapi perform, dimaafkan Gomez. lah. Okay, kalau macam tu, memandangkan kita ada Brandon dia masuk lewat sikit sebab tadi saya dengar dia jadi tukang urut kepada DCL sebab hamstring dia masih ada lagi sikit lagi semalam. Semalam kita tengok semalam sebenarnya DCL dia walaupun dia berlari laju tapi saya nampak dia tidak push diri dia semalam. Agak saya nampak ada macam dia lari tetapi dia tak push diri dia. Satu sebab kenapa Ancelotti tak memasukkan dia awal-awal sebab hamstring ni kita tidak boleh main-main. So memandangkan Brandon yang dekat sini, kita nak bincangkan tentang bahagian yang kita tak perform lah. Kita ada 3 perlawanan akan datang. Alhamdulillah kita ada gap 10 hari tak salah saya until the next match. Tapi lepas tu dalam tempoh 7 hari kita ada 3 perlawanan. Kita ada 3 perlawanan bermula dengan Southampton, West Brom dan seterusnya Chelsea. So kalau you Ancelotti dalam 10 hari ni apa you akan buat? 10 hari ni apa yang you akan buat dan agak-agak apa strategi you kalau you Ancelotti? If I'm Ancelotti, okay, dia macam ni. Look, kita tengok balik lah, kita punya track record sebelum ni, okay. Untuk yang top 5, top 6 teams, we can handle them. Alright, I tahu the other day kita cakap pasal Manchester City kan. Mungkin taktik Ancelotti untuk let go that game because they are performing at very high level, so he rested a lot of people. Itu yang kita bincang hari itu kan. So what I'm feeling that again, I think for the smaller teams now we have to chase for points. So untuk Ancelotti, he has to change his tactic a little bit. Alright, he might be resting a few people because of the formation kan. Dia punya formation kena correct dengan the team that we are playing. Kalau dia pakai formation semalam, I think we're going to kalah tau dengan team yang kecil because it's a different way of playing. So saya rasa kalau saya Ancelotti, I will target the next 2 games most important. Chelsea, I'm not so worried because I think we know how to play against Chelsea. It's the smaller teams yang Southampton tu yang tiba-tiba akan keluar with fighting spirit because dia orang bawah tau. Their fighting spirit very high, so we have to be able to match that. So saya rasa dia keeping our people, especially Alan, to make sure that they are 100% fit because they're going to have to run around to cover the back because these guys are, the lower guys diorang punya permainan, they are very endurance very high tau. They will run and then push you macam Fulham hari itu. Okay, so they will push us to the edge. Okay. So he's keeping DCL pun untuk that one. Alright. That's what I see lah. Okay. So kalau saya Ancelotti, I'm not so worried with Chelsea. I will target the next 2 benches, change my tactic. Ancelotti kita dari Melaka, dia punya feedback Ancelotti Melaka kita ni. So kita dalam perlawanan-perlawanan di mana team opponent kita mendominasi game dia orang pegang lebih bola Macam semalam more than 70% Liverpool, kita about 28% only, but we manage. Dari segi statistik shot on target sama, tetapi attempts of course Liverpool lagi banyak daripada kita. Saya ingin mengingatkan lagi sekali, setiap kali saya selalu sebut adalah possession yang banyak tidak menjanjikan kemenangan, terutama sekali pada kita. Jadi kita ada lagi, saya rasa 3 minit saja lagi. So saya nak tanya Amir, memandangkan kita punya guest ni. Amir, so kita ni dari dulu kita punya penyokong nakkan kita main dengan cantik, tiki-taka lah, apa ke benda nak cantik. Tetapi mana lagi penting? Main cantik atau menang? Menang hodoh atau kalah berseri? So apa pendapat Amir? Saya rasa masalahnya kita kalau kalah, kita kalah hodoh. Wah, itu problem dia. Jarang ada kalah berseri lah. Kalah pun tak berseri-seri langsung. Ah, Tapi
Saya punya pendapat sini je lah. Sekarang ni kita tengah biasakan diri kita dengan manager yang baru, yang dulu kita ada masalah substitution dengan Moyes, dengan yang Silva kan. Bila sampai masa yang diperlukan, substitution memang pelik, defensif lah, tak kena lah. Yang ni kita dapat tengok tau, we appreciate dia punya filosofi tu. Bila ada substitution dia macam yang Liverpool punya game ni, it's all for effective counter attack, for pressing. Kan kita dapat tengok logiknya di situ. Jadi dari segi kemenangan ni, walaupun possession kita tak banyak, tapi kita dapat appreciate dia punya strategi di situ. Apa yang dia nak buat tu kita nampak tau. Bukannya macam kita nak throw in 5 defenders at the end of the 90 minutes. No. There's something, there's a philosophy going on here. Dan apa yang Ancelotti buat sekarang ni bukan saja berdasarkan making us win, but win with a strategy, and with that strategy we look really good. Sampai kan orang kata kita menang dalam keadaan bergaya, walaupun kita punya possession hanya 22%. Kita menang dengan bergaya sebab kita tahu bila kita dapat je bola tu, and when we are counter attacking dengan spirit dan yang kita ada, Liverpool akan takut. Betul. Dia tak boleh nak buat apa. Kan? Jadi bila kita menang, dia ada perasaan tu lah kan. Tapi menang bergaya dan dengan pemahaman yang cantik, saya rasa walaupun 77% boleh dikirakan sebagai kemenangan tak bergaya, bagi saya kemenangan yang cantik dan padu dan hebat. Yes. Maka dekat situ saya akan buat penambahan sikit. Brandon mungkin akan ketawa. Itu dinamakan look good, feel great nama dia. Okay. Okay. Alright. Masa agak suntuk. Jadi kita ada 3 perlawanan akan datang. Bulan Mac baru ada perlawanan. Kita ada 3 perlawanan. Ada 9 mata dekat situ kita ambil yang 3 ni. Saya ulang lagi sekali menentang Southampton, West Brom serta Chelsea. So saya akan minta seorang-seorang just bagi union prediction. Daripada 9 mata, berapa mata kita boleh kutip the next 3 matches? Amir. Tak, sejak dulu sampai sekarang saya punya prediction tak pernah kita kalah pun. So nak tanya saya, dia punya markah tu 12 4 kali 3-9 mata lah daripada 3 game. Matematik pas. 12 tadi aku tak nak cakap apa. Jadi 9 out of 9. Zai, berapa? Out of 9? 7. Dua menang, 1 seri. Baik, tidak ada kekalahan di kat situ. Abdullah bagaimana? Oh, 9. Abdullah 9. Kita tahu kenapa Abdullah kata 9 sebab dia akan cakap opponent kita defense semua tak bagus. Sebab dia bukan Brazil. Okay. Dan seterusnya Brandon out of 9 points. Berapa kita boleh dapat? 9. I tengok because of the tactic from this game kalau again dia pakai balik planning sikit, I think we got the chance for the 9 points. Okay. And then the dia punya feeling pun up tau. Dia punya moral very powerful now. Ingat gap 10 hari susah mungkin kita susah nak maintain momentum. Saya personally sama dengan Zai, 7 markah. 7 mata. Yeah. Okay. Dengan kena ingat, dekat home terbaik. Dekat home tu. Alright. Masa kita pun dah semakin suntuk. Jadi dengan ini, saya ingin menekankan sesuatu di sini. Nampak tak kita Evertonian, kita profesional. Sikit pun kita tak kutuk pasukan, apa nama pasukan tu yang seberang padang tu. Kita nama tak sebut. Kita tak ada apa, kita maintain. Kita ingin mengucapkan tahniah kepada Klopp sebab you sudah pecah rekod. Wow! Itu saja. Wow, rekod you dahsyat lah. Thank you Klopp. Thank you everyone from the team across the park. Dan dengan ini kita tamatkan sesi kita pada hari ini. Ucapkan terima kasih kepada semua panelis kita dan juga kepada Amir. Dan seperti biasa, kita akhiri dengan Il Satis. Misi optional. Ya.